وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Baik, syukur kita sambung pengajian kita kitab Munyatul Musalli. Kita berhenti dekat dan dikehendaki dengan salatul wusta itu. Situ betul? Ke depan lagi. Depan lagi. Ayat dia. Surah Rum. Selepas surah Rum ayat 31 Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan lagi firman Allah Ta'ala. Surah tu kita dah baca. Maka makna inabah. Maka makna inabah. Inabah ini lebih kurang makna dia dengan taubah. Ya, inabah yakni kembali. Kembali kamu kepada Allah. Dan taqwa itu takut akan Allah. Dan arti iqamatus salah iaitu mendatang dengan dia atas wajah yang disuruh oleh Allah. Maknanya atas perintah, wajah perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi inabah yang dikatakan di dalam itu. Jadi dalam surah Ar-Rum itu ada sebut munibina ilaihi. Munibina ilaihi. Jadi para ulama telah ikhtilaf tentang makna munibina. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan maksudnya ialah kembali mereka kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat serta ikhlas. Makna berserta dengan ikhlas. Itu pendapat Ibn Zaid dan Ibn Juraij. Jadi itu tak ada masalah lah. Kemudian wattaqu, taqwa kalau kita terjemah bahasa kita itu adalah takut akan Allah Ta'ala, taqwa. Yakni takut berserta dengan amal. Itu taqwa. Ya, kalau takut semata-mata takut tanpa amalan, itu bukan takwa. Jadi orang yang bertakwa iaitu dia takut akan Allah Ta'ala berserta dengan amal. Maksud dia takut berserta dengan tindakan perbuatan dia tu. Kalau orang takut tiba-tiba pergi ke ladang getah ke, nak menoreh getah, tiba-tiba ada pak belang. Dengar pak belang mendengui, contoh. Apa dia buat? Cabut lari, kan? Cabut lari. Tinggal getah, pak belang pun perlahan dia ikut orang tu. Lari pula dapat haji ni. Dia pun kejar balik. Takut ni. Lari balik sampai ke depan rumah. Pak belang kejar. Tapi masuk rumah tak tutup pintu. Biar pintu terbuka, melekat dekat dinding. Tengok pak belang tu. Itu takut yang palsu. Kalau takut yang betul, dia lari masuk rumah, tutup pintu. Tak bagi harimau itu masuk. Ada ni tak, dia lari masuk rumah, pintu terbuka, dia melekat. Iaitu dia bagi peluang harimau terekam dekat dia.
Yang berlaku dekat kita pada hari ini banyak begitu. Takut, tapi perbuatan tak nampak pun macam kita takut. Kata takwa, tapi perbuatan kita pun tak nampak macam takwa dengan sebenar-benar takwa. Adalah, peratusnya itu ada, tapi tidak, maknanya kurang sempurna. Itu maksud dia. Mudibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah, dan mendirikan sembahyang. Iaitu mendirikan sembahyang itu dengan makna perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sembahyang kita pada hari ini tidak diberikan pada umat-umat yang terdahulu, special, istimewa kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat dulu bukannya tak ada sembahyang, ada. Ya, contoh umat Nabi Musa pun ada sembahyang. Bahkan pada zaman Nabi SAW pun ada sembahyang. Kalau kita ada sebahagian riwayat daripada Sayyidatina Aisyah itu ada sembahyang 2 rakaat, tapi berbeza sedikit caranya. Sebelum Nabi SAW menerima kefarduan sembahyang 5 waktu pada malam Mi'raj, Isra' Mi'raj itu, barulah perbuatan sembahyang kita pada hari ini bermula di situ. Sebab apa? Sebab para malaikat ada yang berdiri, ada yang rukuk saja, ada yang sujud saja. Lalu Allah Ta'ala nak memberikan keistimewaan kepada Nabi SAW dan juga para umatnya. Kita lah, umat Nabi SAW diberikan keistimewaan. Lalu Allah Ta'ala himpunkan perbuatan para malaikat tadi. Allah Ta'ala himpunkan perbuatan malaikat tadi. Jadi sembahyang kita hari ini adalah sembahyang yang mana asalnya adalah perbuatan malaikat. Sebab itu berkata sebagian ulama, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu mi'raj bagi orang yang beriman, mi'raj. Kerana memperingati peristiwa mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sembahyang ini seolah-olahnya dia naik kapal angkasa lah, menuju ke angkasa. Sembahyang itu naik, tinggalkan selain daripada Allah Ta'ala, ma siwallah, dia tinggal itu. Yang hanya dia tumpu, yang tuju kepada pencipta alam semesta. Di situ tumpuannya itu. Sebab itu bila dia angkat Allahu Akbar, penuh, hilang semua ma siwallah, selain daripada Allah Ta'ala itu hilang, luput semuanya. Illallah, melainkan Allah Ta'ala sahajalah ketika itu, saat itu. Itu sembahyang orang yang benar-benar dah merasai kemanisannya itu. Baik. Kemudian, dan lagi firman-Nya Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, hingga hingga akhir firman-Nya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Jadi maksudnya senyata telah dapat kemenangan segala orang yang mukminun. Qad aflahal mu'minun. Jadi kita tengok dalam azan, hayya 'alas salah, kan? Kemudian ada pula hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Falah, aflaha, falah itu maksud dia kemenangan. Ada maksud yang lain falah, iaitu falah, apa maksud falah satu lagi tu? Petani. Maksud dia apa? Bercucuk tanam. Bercucuk tanam maksud dia apa? Nak menuai. Maknanya orang yang beriman ni dia menuai nak ambil kemenangannya itu. Dia punya hasilnya itu di sana nanti. Itu sebahagian maksud. Ada maksud falah bermaksud kejayaan, kemenangan. Falah juga ada maksud penuaian. Maknanya kita nak menuai, nak ambil hasil. Jadi itu orang yang beriman. Sebab itu
Apabila sembahyang itu adalah menunjuk nak membawa kita kepada kejayaan, kemenangan dan penuaian. Penuaian itu hasilnya nanti kita dapat di sana. Ya, sebab itu sembahyang perkara yang pertama akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Sembahyang kita yang bagaimana? Ya, Allah Taala tak tanya yang lain melainkan sembahyang dulu yang Allah Taala tanya di sana nanti. Ya, jadi berjaya atau tidak berjaya seorang mukmin itu ialah yang pertamanya solatnya, sembahyangnya. Ya, kemudian allazina hum fi salatihim khashi'un. Sifat yang kedua dalam sembahyangnya itu adalah orang-orang yang khusyuk, iaitu orang yang ada mereka khusyuk, yakni tetap anggotanya tak kala sembahyang hingga akhir. Itu khusyuk zahir. Khusyuk zahir antaranya ialah tetap anggotanya. Jadi antara kita nak dapat khusyuk adalah yang pertama, zahirnya pun kita kena khusyukkan. Maksudnya zahirnya kita kena tetapkan. Tak boleh terlalu banyak bergerak. Jadi gerak diam kita itu kerana Allah Ta'ala. Gerak diam kita itu hanya semata-mata apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalau dalam bahasa Arab, telinga, apa dia telinga? Uzun, uzunun, betul? Ya, lalu uzunun mendengar azan. Azan, ya, azan. Azan tu apa? Izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin kita nak menunaikan sembahyang. Kalau tidak ada azan, makna belum datang izin. Bila dah azan itu datang, masuk waktu itu datang izin. Uzun, azan, izin. Itu ada kena-mengena itu. Ya, kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu telah menciptakan banyak hikmah-hikmahnya. Ya, sebab itu ya, Nabi SAW nak mendapatkan rehat adalah dengan sembahyang. Itu ada sebahagian riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW apabila dah nak masuk waktu ataupun dah masuk waktu, Nabi SAW perintahkan Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Ya Bilal, rehatkan kami dengan sembahyang. Itu tandanya Nabi suruh Bilal azan, dah masuk waktu. Lalu Bilal pun naik ke atas masjid, kemudian azan. Baik, Allahu Akbar. Baik, khashi'un, khusyuk. Jadi khusyuk yang pertama syaratnya adalah tetap anggota. Anggota zahirnya kena tetap. Dan segala yang adalah atas sembahyang mereka itu memeliharakan dia. Ya, ala salawatihim yuhafizun, memeliharakan sembahyangnya. Memeliharakan itu sama ada zahirnya, batinnya itu dipelihara. Ya, rukunnya, ya, segala semua yang sunatnya dipelihara dengan cantik. Ini adalah bagi mereka yang aflaha tadi itu, yang telah, yang Allah Ta'ala bagi tahu akan ataupun telah berjayalah orang beriman itu, yang mana khusyuk di dalam sembahyangnya, fi salatihim khashi'un walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan dalam sembahyang mereka memeliharanya. Baik. Dan lagi firman-Nya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, melainkan orang yang sembahyang atas mereka itu yang berkekalan memeliharakan dia. Alladzina hum ala salatihim daimun. Ada tu dia sebahagian tu orang tasawuf, ya, dia kata solatu daim. Macam mana pula solatu daim itu? Solatu daim, pernah dengar solatu daim? Berdasarkan ayat ini. Jadi ahli tasawuf ataupun ahli sufi itu, ya, mengatakan solatu daim. Kalau kita tengok pencerahan ayat ini, kalau menurut Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ya, solat 5 waktu ini adalah solat yang merupakan syariat Allah Ta'ala yang wajib dipelihara akan dia. Namun sembahyang 5 waktu ini dia hanya 5 waktu sahaja.
yang fardu. Adapun yang Allah Ta'ala sebut salatihim daimun, berkekalan solat mereka itu di luar sembahyang 5 waktu itu. Apa dia sembahyang solat? Kalau kita tengok dalam makna-makna ada dalam kamus bahasa Arab ataupun kamus istilah pada fiqahnya, istilah pada sudut tasawufnya dan sebagainya. Yang sembahyang itu apa dia? Sembahyang itu ada maksud lainnya adalah dari sudut bahasa doa. Dari sudut yang lain, solat itu adalah tumpuan. Adalah tumpuan. Sembahyang itu tumpuan. Jadi mereka yang memelihara sembahyang 5 waktu itu, mereka jugalah memelihara tumpuan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bila selesai sembahyang 5 waktu, namun hatinya itu tidak selesai dalam menumpukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dinamakan salatu daim, yang berkekalan, yang sentiasa hatinya itu tertumpu kepada pencipta, tertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak. Kita tumpuan kita dalam sembahyang pun dah hilang. Bukan di luar sembahyang, dalam sembahyang tumpuan pun hilang. Tumpuan ada time bila? Time angkat takbir, Allah. Tak masuk-masuk. Sebab apa? Nak tumpu, nak masuk niat katanya. Kan? Itu yang angkat takbir ada yang berkali-kali itu. Ada yang takbir silat pun ada, takbir macam-macam takbir ada. Kan? Ada tu takbir dia main jari pun ada. Allah, Allah, oh dia kepit apa tak tahu tu. Allah macam-macam kita tengok. Kan? Kesian penyakit was-was. Penyakit was-was. Jadi penyakit was-was ni antara ubat dia nak kena mengaji lah. Mengaji dan latih. Jangan latih time nak sembahyang. Time sembahyang kita tempat serah. Serah, taslim, Allahu Akbar. Serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima tak terima tu tak kira. Tapi yang penting rukunnya itu kita kena jaga. Syarat niat itu, rukun niat itu kita kena pelihara. Begitu. Dia punya qasad ta'yin itu nak kena pelihara. Kalau sembahyang waktu ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Ada qasad iaitu usalli. Kemudian farda. Kemudian ta'yin itu penentuan waktunya, usalli farda asr, usalli farda zuhri, usalli farda maghrib, qasad ta'arud ta'yin. Kalau sembahyang sunat yang berwaktu, dia ada qasad dan juga ta'yin. Ta'arud dia tak ada, tak sebut. Sunat tak sebut, tak perlu. Kalau sembahyang fardu je wajib sebut. Tapi bukan wajib sebut, wajib hadirkan, lintaskan dalam hati. 3 itu je rukun niat. Usalli farda waktu untuk sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat, usalli apa jenis. Apa jenis itu je lah. Kan? Usalli, kalau tak nak sebut sunat tak apa, tak ada masalah. Usalli Aidil Fitri, boleh. Sah dah. Sebab itu rukun niat untuk sembahyang sunat yang berwaktu. Jadi tak perlu susah-susah. Jadi bila mana kalau nak masukkan niat itu, kalau kita tengok Hujatul Islam Imam Ghazali memilih muqaranah urfiyah. Maknanya muqaranah yang orang kata apa, bagi untuk orang awam, muqaranah yang biasa yang digunakan, iaitu pada kalimah Allah sebelum kita selesai hu. Jadi Allah itu kita dah bayangkan, usalli farda maghrib, huwa akbar. Cepat-cepatlah. Allah salli farda maghrib, huwa akbar. Sudah selesai. Kita tak naklah ambil muqaranah kamaliyah yang paling sempurna. Itu bukan kita punya tahap lah. Bagi orang awam yang biasa ni, itu dia muqaranah urfiyah. Kata Imam Ghazali, muqaranah urfiyah. Imam Ghazali bukanlah hanya pada ilmu tasawuf. Imam Ghazali fiqh, tauhid, tasawuf itu banyak jasanya pada tiga-tiga itu. Imam Ghazali pun antara yang mengarang kitab usul fiqh, Al-Mustasfa, antara kitab usul fiqh yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dia bukan tasawuf semata-mata. Dia alim dari sudut fiqhnya dan hadisnya.
Orang kalau boleh karang usul fiqah, makna dia reti bab hadis. Ini tidak. Orang akhir zaman mempertikaikan kealiman Imam Ghazali sehingga mengatakan Imam Ghazali ini tak reti hadis dan sebagainya. Ini masalah. Memang dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada terkandung hadis yang dhaif ataupun ada yang la asla lahu, tapi para pentahqiq kitab, ada seorang tu nama Syekh Anas daripada Syria, pentahqiq yang kata apa, yang kemudian ini baru lagi, dia tahqiq lama dah kitab Ihya Ulumuddin itu. Kalau dia kata nak tengok kan, ya, berapa majoriti dalam kitab Ihya Ulumuddin itu semuanya hadis sahih ataupun hasan. Hanya sedikit sahaja hadis dhaif. Ya, dan ada beberapa hadis yang tidak dijumpai asalnya, la asla lahu. La asla lahu, kalau kita tengok ulama hadis, ya, pun khilaf di situ. La asla lahu tak dikatakan maudhu' lagi, tapi hanya disebut sebagai la asla lahu. Sebab itu antara pentahqiq kitab Ihya Ulumuddin, contohnya Imam Az-Zabidi yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin Al-Ittihaf Sadatil Muttaqin, pun dah banyak mentahqiq hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi banyaklah Imam Ghazali ni jasanya. Begitu juga dalam sudut akidah, ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah, banyak susul jalurnya itu daripada Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Baik, kat mana tadi nak cerita tadi sebenarnya tadi? Apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Niat tu tadi masa takbir. Ya. Jadi kita latihlah niat biasa-biasa kan. Ya, kalau nak sebut makmuman, itu kena kalau kita jadi makmum, wajib. Bagi imam tidak wajib menyebut imaman. Imam sunat sahaja menyebut imaman. Tapi kalau dia tak sebut, dia tak dapat pahala jemaah. Tapi sah dia menjadi imam. Itu tak apalah. Jadi makmum wajib sebut makmuman. Jadi tambah usalli fardal isya'i makmuman. Ya, bila angkat takbir tu, Allah salli fardal isya' makmum. Wa akbar. Selesai. Ya. Jadi pakai bahasa Arab senang sikit. Kalau bahasa Melayu panjang. Bahasa Arab usalli fardal isya', 3 perkataan je. Kalau bahasa Melayu, sahaja aku sembahyang fardu isya', 5. Itu. Tapi angkat takbir, kalau tengok dalam kitab fiqh mazhab kita, ya, boleh panjangnya sampai 14 harakat. Ya, jadi tak ada masalah. Allahu itu boleh panjang maksimum 14 harakat. Ada yang kata 12. Ya, tapi tak ada masalah lah tu. Itu untuk memberi ruang, untuk memasukkan ataupun menghadirkan niat. Mazhab kita, mazhab Syafi'i begitu cara niatnya. Ya, mazhab lain tak pastilah. Ya, baik. Apa itu tadi? Melainkan orang yang sembahyang atas mereka itu yang berkekalan memeliharakan dia. Maka diistisna, yakni dikeluarkan mereka itu daripada bagi manusia, ya, yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah mengenakan mereka itu kejahatan. Dan apabila mengenal mereka itu kebajikan, ditegahkan kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan. Jadi mereka ini apabila, ya, terkena ataupun melakukan perbuatan, ya, kejahatan, ya, mereka ini terkejut dan keluh kesah. Maksud dia orang yang beriman, ya, orang yang beriman itu apabila terjatuh dalam maksiat, ya, mereka akan merasa keluh kesah, gelisah dan sebagainya. Dan apabila mengenal mereka itu kebajikan, ditegah kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan.
Jadi bila buat kebaikan itu, bila ataupun mereka itu buat kebajikan, ya, maksud sini ditegahkan kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan. Maksud dia mereka itu melakukan kebaikan seolah-olah tidak nampak kebajikan ataupun kebaikan yang mereka lakukan. Ya, itu sudut ikhlas di dalam beramal. Baik, faham situ ya? Kita baca sikit lagi. Orang bersolat itu, baik, maka seperti bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahawasanya orang yang sembahyang itu atas sebenarnya tiada mereka itu daripada yang keluh kesah dan terkejut apabila menyentuhkan mereka itu kejahatan, dan tiada memegang kebajikan baginya apabila datang kebajikan baginya. Ya, jadi mereka itu tidaklah memegang, maksud dia tidak, ya, tidak kata apa, melihat kebaikan yang mereka lakukan, tetapi ia menafkahkan atas keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanyalah nak mencari redha Allah taala semata, walaupun buat baik ke apa ke, mereka serah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan. Mereka tidak melihat kepada amal yang mereka lakukan, serah. Sebab apa? Sebab kalau kita terlalu bergantung kepada amal, satu ketika kalau Allah Ta'ala takdirkan kita jatuh dalam maksiat, maka kita akan rasa, orang kata apa, rasa seolah-olah amal kita itulah yang menyebabkan kita rasa bahagia, amal kita itulah yang membuatkan kita rasa selamat dan sebagainya. Hakikat sebenarnya, ya, sepatutnya kita tidak boleh bergantung pada amal. Kita kena bergantung, harap bergantung kepada yang memberi amal, yang memberi amal. Apabila kita kalau ditakdirkan jatuh dalam maksiat, maka kita tidak akan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Tanda kita bergantung, ya, pada amal itu ialah apabila kita terjatuh dalam maksiat, kita putus asa dari rahmat Allah. Sebagai Al-Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari, dalam matan hikamnya, min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudil zalali, inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amali, daripada tanda orang itu bergantung pada amalnya ialah, ya, nuqsanur raja'i, kurangnya harapan. Ketika wujudnya kegelinciran. Kegelinciran tu apa? Terjatuh dalam maksiat, dia rasa dam, Allah Ta'ala tak terima dah aku, Allah Ta'ala tak sayang. Ini putus asa. Kenapa? Kerana dia melihat amal dia boleh menyelamatkan dia daripada dosa dan maksiat. Kita wajib, ya, melakukan perintah Allah Ta'ala, tetapi kita bergantung kepada yang memberi amal, yang memberi perintah. Jadi kena faham kat situ, sudut itu, ya. Baik, saya bagi masa sikit, ada soalan nak bertanya. Baik, sila tuan, insya-Allah. Waalaikumsalam. Ya. Betul. Dan juga apa yang di dalam hadis itu, mana kita tak boleh bermain dengan jari. So, jadi ini agak apa, perlu penjelasan sedikit daripada Ustaz lah. Contoh, kita dengan khutbah. Ya, ya. Tapi kadang-kadang kita berfikir kan, selawat. Betul. Kita guna takbir ataupun sekali counter. Jadi apa dia punya ni, sama ada itu rosak, dia punya apa nama, pahala Jumaat tadi. Baik. Jadi berkaitan dengan hadis tu maklum, ya, kita biasa dengar kadang-kadang Bilal,
ya, memberi amaran atau memberi nasihat ya, sebelum khatib berkhutbah kan, janganlah bising ya, ataupun jangan bercakap walaupun menegur dan seterusnya lah, hadis yang kita faham tu. Dan bermain jari itu, bermain jari ini maksudnya dia bermain dengan jari dia. Kalau kita tengok syarah hadis itu ya, bermain jari maksud dia seolah-olah macam orang dia membuat bising dengan jari, macam kalau kita mematah-matahkan tulang dan sebagainya. Itu yang dilarang, itu yang tak boleh ya, tak boleh. Kemudian kalau kita tengok dalam kitab Siyarus Salikin ya, Syekh Abdul Samad Al-Limbani, dalam situ adab Jumaat antaranya ialah kita mesti mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib dengan sebenar-benar mendengar, sehingga Al-Imam Al-Ghazali mengatakan sesiapa yang berzikir sewaktu khatib berkhutbah pun boleh hilang pahala Jumaat. Tetapi Imam Ghazali kata sekiranya khutbah itu disampaikan oleh khatib dengan sebenar-benar khutbah. Jadi ulama khilaf, adakah yang membaca teks itu boleh tak disamakan dengan yang berkhutbah? Jadi ulama khilaf di situ. Ada yang kata ya, baca teks tu khutbah jugalah, tetapi dekat mana perselisihannya, boleh tak kita berzikir waktu itu? Imam Ghazali kata boleh merosakkan pahala Jumaat sebab berzikir time khutbah pun tak menghormati khutbah. Makanya majoriti ulama mazhab kita mengatakan boleh kalau khatib yang membaca teks khutbah, maka kita diharuskan berzikir. Harus, bukan sunat, harus sahaja berzikir dan tidak merosakkan pahala Jumaat, begitu. Jadi boleh kalau nak berzikir. Contohnya kalau macam berzikir itu boleh menambahkan lagi khusyuk kita pada waktu itu, hati tidak menjadi ghaflah, lupa lalai kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mendengar khutbah macam perlahan, sayu, tak dengar berapa suara, maka disarankan kita berzikir. Sebab mendengar khutbah itu supaya mendengar apa nasihat yang diberikan oleh khatib, ayat Qurannya, nasihat daripada hadisnya, pengajaran hikmah daripada khutbahnya. Tapi kalau kita tak dapat nak dengar dengan jelas ataupun cara penyampaiannya itu kurang, maka disarankan berzikir supaya hati itu lebih tertumpu, tidak ghaflah, lupa lalai daripada buat perkara yang lain. Jadi difahamnya begitulah. Ya. Jadi kalau tegur itu memang tak boleh lah, boleh menghilangkan pahala Jumaat. Sembahyang Jumaat dia sah, pahalanya itu hilang pahala Jumaat. Jumaat sah, tak masalah. Jadi dalam sembahyang Jumaat dia ada pahala Jumaat, dia tambah satu. Ya. Jadi kalau sembahyang fardu dia ada pahala jemaah. Jadi kalau sembahyang berjemaah biasa dia ada pahala berjemaah, pahala saf, pahala jemaah. Pahala saf, pahala jemaah. Pahala saf, saf pertama, saf kedua. Ya, itu sabda Nabi lah. Ya, selepas saf yang pertama, kemudian saf yang seterusnya. Baik, kemudian dia ada pahala berjemaah. Kalau tambah hari Jumaat, pahala Jumaat. Dia ada 3 pahala situ. Pahala saf untuk saf yang pertama dan kedua sahaja yang dapat pahala saf. Pahala berjemaah semua dapatlah. Yang mana yang berjemaah tu selagi mana tak merosakkan jemaah tu tadi. Kemudian pahala Jumaat pun sama juga, kalau tak merosakkan Jumaat, pahala Jumaat itu maka dia dapat. Antara yang tak dapat pahala Jumaat ialah apabila datang ketika khatib telah pun berkhutbah. Jadi dia tak dapat pahala Jumaat. Tapi dia dapat pahala berjemaah, dapat. Pahala Jumaat dia tak dapat, pahala berjemaah dapat. Jangan silap faham. Ya, sebab dia sembahyang berjemaah tetap dapat pahala berjemaah. Cuma pahala Jumaat dia tak dapat. Jadi kat situlah yang kita nak kena faham. Ada soalan lain nak bertanya? Ya. Untuk Muslim azan. Baik, sila. Ya. Ya.
Allah dia tak panjang, tak sampai 2 harakat. Jadi itu menyalahi sunnah lah, menyalahi sunnah. Ya, menyalahi sunnah. Jadi pahala dia itu berkurang lah. Nak kata salah pun tak salah, tidaklah salah. Sebab tajwid hanyalah dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Allah kata bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi berkata sebahagian ulama, ataupun sebelum itu berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan bahawa tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan bertadabbur, dengan menghayati maknanya. Berkata ulama Quran ataupun ulama tajwid, tartil itu menjaga hukum hakam tajwid dan juga menjaga sifat-sifat huruf dan sebagainya. Itu dinamakan sebagai tartil. Jadi tajwid di dalam Al-Quran. Selain daripada Al-Quran, kalau tak bertajwid tidak ada masalah. Begitu juga hadis ke, doa ke, wirid ke, zikir ke. Walaupun Al-Quran itu Al-Quran tetapi dah dijadikan sebagai wirid, maka tidak juga wajib bertajwid. Afdalnya bertajwid lah sebab dia ayat Al-Quran. Tetapi ulama bahas kat situ, seperti Imam Nawawi dalam Kitabul Adhkar pun ada sebut, kalau ayat Al-Quran dijadikan wirid, maka tidak wajib bertajwid. Ya. Begitu juga dengan azan. Azan dia boleh panjang, sekurang-kurang pendeknya 2 harakat lah. Itu yang sunnahnya. Bukan sunnah apa, paling pendek, minimum 2 harakat. Kalau pendek sangat, jadinya dia menyalahi sunnah lah. Maknanya pahala itu dia kurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada juga nak sebut panjangnya. Iqamah boleh, iqamah tak perlu panjang, iqamah biasa je. Cuma kalau azan itu sebaik-baiknya panjanglah. Kalau pendek pun 2 harakat. Kalau nak ringkas kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak pendek. Kalau nak panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh. Itu azan sana. Ataupun nak azan Malaysia pun boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam jenis azan pun boleh. Tapi kalau tengok dalam kitab fiqh, sebaik-baiknya diwakafkan ra itu. Sebaik-baiknya, afdalnya diwakafkan ra. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak sambung pun boleh, tak ada masalah pun. Mana yang aula, afdal, baik. Selingan kan. Ustaz, saya ada soalan. Boleh Tuan Haji? Boleh insya-Allah. Menunaikan solat dalam kenderaannya dan dia masa yang cukup dan tempat yang sesuai untuk menunaikan solat, tetapi dia tetap juga menunaikan solat dalam kenderaannya. Soalannya, mana yang lebih afdal? Sembahyang apa ni? Sembahyang sunat ke sembahyang fardu? Sembahyang fardu tak sah sembahyang dalam kereta, kenderaan. Ya, tak sah sembahyang dalam kenderaan kalau masih ada masa dan tempat ruang yang boleh dia tunaikan secara sempurna. Solat dia tak sah, ya, melainkan sembahyang hormat waktu. Itu je lah. Tapi sembahyang hormat waktu kalau dalam kereta, melainkan kalau kita tak ada air nak wuduk, tempat jam dan sebagainya, itu bolehlah dikira. Ataupun pakaian kotor, ya, kita tak sempat nak tukar dan sebagainya. Tapi kalau ada ruang, masa dan tempat cukup, tak boleh. Ya. Baik, boleh. Muslimat, ya. Urusan kerja. Waktunya. Tak boleh, tak sah. Tak boleh. Ya, dia mesti kena sembahyang secara sempurna. Tidak ada masyaqqah, maknanya tidak ada darurat di situ. Ya. Jadi kalau bukan dia sengaja, maka dia tak berdosa lah. Contoh dia naik bas, sebelum subuh naik bas, jadi driver tak berhenti sembahyang kat mana kan, sebelum subuh dah keluar.
Jadi driver pula tak berhenti, dia hormat waktu sajalah. Dia tak berdosa, tapi wajib dia qada balik. Wajib qada balik kalau dah terlepas waktu. Baik. Ada soalan lain nak tanya? Ya, baik, sila. Boleh sikit lagi Baik. Satu permasalahan. Ya. Dia seorang tu dia kurang upaya lah. Baik. Dia berhenti dan rukuk saja Ustaz. Dia boleh diri dan rukuk sahaja. Rukuk saja. Semana dia buat tahiyat dia buat tahiyat awal, tahiyat akhir. Sekali dia nak rukuk, dia boleh rukuk contohnya. Semana dia nak sujud, dia berdiri dan rukuk saja. Duduk bawah tak boleh. Tak boleh. Duduk atas kursi boleh. Tak boleh lah. Duduk atas kursi pun tak boleh. Diri dan rukuk sahaja. Saya tengok orang sembahyang mesti tak faham orang sembahyang macam mana. Baik. Jadi bila keadaan begitu, dia sembahyang macam biasalah. Cumanya dia mengisyaratkan sahaja. Yang rukuk dia, sujud dia lebih sikit daripada rukuk. Itu sajalah. Jadi keadaan dia itu bila dia nak duduk tahiyat, dia kena berdiri. Jadi dia berdiri, sembahyang berdiri kan. Dia berdiri, Allahu Akbar, kemudian rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kemudian dia sujud, Allahu Akbar. Kemudian bila dia nak duduk antara dua sujud, dia berdiri lah. Jadi isyarat itu duduk dua sujud. Kemudian dia sujud balik. Sujud macam biasa macam rukuk lah kan. Bila rukuk, Allahu Akbar. Kemudian bila dia nak tahiyat,